اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Juga sihat. Saya rasa beberapa kelas juga saya tak perasan di Jumaat kan. Mungkin Dah. Saya baru masuk hari ni. Okay. Tak ada, saya pergi tengok anak. Baru balik semalam. Oh, okey baik. Jauh tu Ustaz, jauh tu. Mana? Kena tanya tu punya badan. Dekat UK. Ini tengah kuarantin lah, hari kedua kuarantin ni. Oh, okey. Allah. Masya-Allah. Masya-Allah. Tak saya rasa kelas bahasa Al-Quran rasanya berapa tak kali tak nampak Jumaat. Assalamualaikum Ustaz. Dekat sebulan juga saya. Waalaikumsalam Haji Alim. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung pembincangan kita pada ayat yang ke-40 surah Al-Baqarah. Kita nak baca dulu pada muka surat yang ke-7. Surah yang kedua ayat yang ke-40. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nak mana aja ya? Ya. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Terjemahan. Dan berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu, yakni Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akannya. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada aku saja hendaklah kamu bertakwa. Ayat 40 lah, bukan 41. 40 kah? Saya baca. Saya baca bab 1. Masya-Allah. Minta maaf. Wahai Bani Israel, yakni anak cucu Yaqub alaihi salam. Ingatlah akan segala nikmat yang telah kukurniakan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu dengan aku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu, dan kepada akulah saja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain. Baik. Pertama tanya Puan Ain Fikrina, lama tak nampak ke memang ada saya tak perasan? Ada tak perasan ke? Ain Fikrina, baru tu kot. Sudah dia dah nampak dekat bahasa Al-Quran kan? Ke dah tadabbur kita kan? Lepas tu macam tak nampak. Nak bertanya khabar. Sebab nama selalunya saya ingat. Siapa ni? Ini kan? Sebab kenal by nama je. Ini. Dia selalu ada. Baik. Nama hari ni. nama Zoom. Zoom. Kita dah melihat pada sesi lepas, pada minggu lepas, bahagian awal ayat ini, itulah ayat ini berkaitan dengan ayat suruhan. Itu Allah menyuruh kepada Bani Israel agar mengenang ataupun mengingat nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Ini ayat kedua Ustaz. Minta maaf Ustaz. Ya. Ini ayat kedua dalam Al-Quran ya Ustaz, ayat suruhan. Ayat kedua dalam Al-Quran yang apa? Ayat suruhan dan larangan ni. Ini adakah ayat yang kedua? Okey baik. Untuk ayat
ayat suruhan yang secara umumnya untuk kita semua ini yang kedua ataupun yang ketiga. Sebab sebelum ni ada juga ayat suruhan, tapi ayat suruhan yang apa? Yang mencabar orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Contoh ada pada ayat yang ke ayat 23, ayat 23 ada. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Ini suruhan, fa'tu bi surah, maka datangkanlah surah. Tapi ini suruhan yang apa? Berbentuk cabaran Allah kepada orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Adapun suruhan yang berbentuk umum yang boleh kita ambil pengajaran daripadanya, ini adalah yang kedua. Lain tu ada juga, tapi dia Maksud saya Ustaz, yang Ustaz cover, maksud yang Ustaz cover, cover oh okey. Nombor 2. Ini Nombor adalah dua. ini yang Ini kedua. nombor 3. Ketiga Nombor dah. 2. Nombor 1 ayat 21. Ni ayat yang ketiga. Nombor 1 ayat 21. Ayat yang nombor 1. ketiga, cuma ayat sebelum ini dia ayat berbentuk larangan. Larangan. Ada satu suruhan u'budu. Suruhan dan ada kemudian situ, ada Jangan merosakkan, larangan. jangan merosakkan tu. Itu Jadi, ayat nombor 7. Betul, ayat suruhan ini ayat yang kedua. Ayat suruhan ini ayat yang kedua. Tapi kita dah dapat 3 dah. Perbincangan dua ayat yang suruhan, ketiga. 1 larangan. Ya. Perbincangan ayat yang ketiga. Baik, malam ni kita melihat pada suruhan yang ketiga, iaitulah wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Terjemahannya, sempurnakanlah perjanjian. Baik, kita dah melihat ayat ni, audiensnya turun kepada siapa? Madinah. Turun di Madinah. Baik, maka ketika di Madinah yang ada ialah Kaum Yahudi. orang Yahudi. Lain? Orang Islam, orang Yahudi, orang munafik. Orang Islam. Okey. Yang tak ada di Mekah tapi ada di Madinah siapa? Yang tak ada di Mekah, yang ada di Madinah. Muhajirin. Muhajirin? Lagi siapa yang sebelum ni tak ada, tak timbul di Mekah tapi dia timbul di Madinah. Aus dan Khazraj. Aus dan juga Khazraj dia memang Munafik ada. Ustaz. Munafik. Saya yang munafik ke? Yang tak ada, yang tak timbul dulu di Mekah kemudian timbul di mana adalah munafik dan juga Yahudi. Dulu tak ada di Mekah. Baik. Wa'ufu bi'ahdi, sempurnakanlah perjanjian kamu denganku. Baik. Apakah sebelum potongan awal ayat ini Allah sebut mengenai nikmat. Allah ingatkan, Allah suruh kenang nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Kemudian Allah sebut tentang janji. Kenapa Allah dahulukan dengan nikmat? Kita telah sebutkan bila orang tu diingat jasa-jasa seseorang tu pada dia, maka dia akan lebih lembut hati dan lebih mudah untuk nak menerima apa yang disampaikan. Maka sebab itu Allah minta kenang, ingat nikmat-nikmat yang Allah telah bagi kepada mereka. Mudah-mudahan mereka kembali sedar dan kembali lembut hati untuk mendengar apa yang Allah nak sampaikan dan mengikut arahan Allah SWT. Baik. Kemudian selepas itu Allah sebut wa'aufu bi'ahdi, sempurnakanlah perjanjian kamu dengan aku. Maka dalam Quran ada beberapa tempat yang Allah sebutkan mengenai perjanjian Allah dengan orang Yahudi ataupun Bani Israel. Baik, kita lihat
pada surah yang kelima ayat yang ke-12. Perjanjian pada muka surat 109. Muka surat 109 surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-12. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Terjemahan. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia daripada Bani Israel dan kami telah utuskan dalam kalangan mereka 12 ketua untuk memimpin golongan masing-masing. Dan Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku bersama kamu. Demi sesungguhnya jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulku, membantu mereka dalam menegakkan agama Allah, dan kamu berikan kepada Allah pinjaman yang baik dengan mengeluarkan nafkah di jalannya, sudah tentu aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Oleh itu, sesiapa yang kufur antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang benar. Baik, boleh bantu saya sebutkan apakah janji-janji antara Bani Israel dan Allah dalam ayat ini? Pertama, mendirikan solat, Menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada para Rasul, membantu mereka menegakkan agama Allah. Baik, saya letakkan dalam poin nombor 3, beriman kepada para Rasul dan membantu mereka. Seterusnya. Beri Allah pinjaman yang baik. Memberi pinjaman yang baik dengan mengeluarkan nafkah. Ini macam zakat ni, Ustaz. Baik, memberi pinjaman kepada Allah. Kita letakkan ada infak dan zakat. Infak dan zakat. Seterusnya. Dan jika demikian Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka dan masukkan mereka ke dalam syurga. Tak ada. Itu balasan lah tu. Okay, baik. Itu balasan. Tak ada. Kita lihat surah yang kedua ayat 83.
pada muka surat yang ke-12. Surah 2 ayat 83 muka surat 12. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ya, tak dengar. Ayat 83. Ayat berapa Ustaz? Ayat 83 muka Oh, surat minta maaf, 12. saya duduk cari ayat. Muka surat Ah, 12. Muka surat 12. Ya. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Baik, terjemahan. Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Berbuat baiklah kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, serta ucapkanlah kepada sesama manusia kata-kata yang baik. Dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling mengingkari perjanjian setia kamu itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu sememangnya orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Baik. Dalam ayat ini, apakah janji yang diambil daripada Bani Israel? Pertama, abdikan diri kepada Allah, kemudian buat baik kepada ibu bapa, wazil qurba wal yatama wal masakin, kemudian berkata Kata baik, perkataan yang baik. dirikan solat dan tunaikan zakat. Baik, sama yang atas. Itu sampai situ je. Tidak Ya. menyembah yang lain. Tidak menyembah yang lain. Okay, baik. Ayat yang terakhir, surah yang ketiga, ayat 187. Pada muka surat 75. 75. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Terjemahan. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang yang telah diberikan, yaitu sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka melemparkan janji itu ke belakang mereka serta mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit. Maka amatlah buruk apa yang mereka dapati daripada penukaran itu. Baik.
Ustaz, tanya saya. Ustaz. Hmm. Maksudnya Ustaz, perjanjiannya dibuat dalam kitab Taurat, Ustaz? Betul? Ah. Hmm. Ini Ustaz, semua nak tanya juga. Silakan. Ke Adakah ada ni wahyu? masa zaman Nabi Musa? Nanti Nur Yas jawab. Tak apa, you jalan dulu. Okay. Adakah masa perjanjian dibuat masa zaman Nabi Musa masa dia ketuk dengan tongkat keluar 12 air mata air tu? Ustaz, sebelum tu Ustaz boleh turun skrin tak Ustaz? Saya tak sempat nak salin tadi. Lagi Boleh. sangat. Ada turun skrin. Okey. Lagi Ustaz. Okey. Boleh. Baik, ini perjanjian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran antara Bani Israel dengan tanya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Perjanjian yang berlaku daripada mula Nabi Musa alaihissalam berdakwah dan lebih banyak perjanjian itu apabila mereka mula beriman selepas daripada mereka lepas daripada Firaun tu kan, maka bermula daripada situ Allah mula memberi pelbagai nikmat. Lepas daripada laut tu Allah bagi pelbagai nikmat dari situ. Bermula dengan apa? Nikmat yang pertama, mereka diselamatkan daripada tenggelam di lautan tu. Kemudian mereka melihat dengan mata mereka sendiri Firaun dan juga tenteranya semua ditenggelamkan. Sampai di tebing itu mereka selamat, mereka berehat, kemudian mereka diberikan, bermula situ pelbagai nikmat dapat. Diberikan makanan, diberikan mata air, dinaungi oleh awan, dan habis itu bermula dengan pelbagai nikmat. Dan selepas itu bermula diberikan perjanjian dengan mereka kan, antaranya bila mereka mula nak masuk Ardhul Muqaddasah, mereka mula nak masuk tanah suci kan. Waktu tu itu waktu yang mana mereka kata izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Yahudi kata, pergilah engkau wahai Musa dan Tuhan kau, pergilah lawan dengan diorang yang ada dalam Palestin itu kan. Sesungguhnya kami duduk tengok dulu. Kami tengok dulu kan, sebab kita nak masuk tempat orang, kita tak ramai, nak masuk tempat orang, so memang mereka bimbang akan inilah kalah ataupun terbunuh. Maka bila Nabi Musa ajak masuk, dia kata, Musa kau pergi dulu dengan Tuhan kau, kami duduk tengok dulu, nanti semua dah settle, kami masuk. Sedangkan Allah dah jamin masuk je, mereka akan dijamin dengan keamanan. Maka so, ini semua Ustaz, ini semua melalui wahyu Allah kepada Nabi Musa lah kan. Tapi betul. Tak adalah Allah bercakap dengan dia orang kan. Bukan. Melalui Nabi Musa, dan ini semuanya tertulis di dalam kitab Taurat. Semuanya ada dalam kitab mereka. Tapi yang mengaku setia tu siapa ya? Perjanjian yang setia. Siapa? Siapa yang duk cakap setia dengan Allah semua tu? Yang melalui Nabi Musa jugalah ke yang Nabi Musa ke Nabi Isa? Nabi Nabi Musa kan? Perjanjian setia ada golongan yang penyetia, yang mengambil penyetia yang golongan Hawariyun itu dengan Nabi, mereka ambil dengan Nabi Isa alaihissalam. Baik, maka ini antara isi perjanjian yang ada di dalam kitab mereka. Yahudi. Apa yang disembunyikan tu Ustaz? Baik. Nanti kita akan lihat sikit. Kita tak lihat semua, kita akan lihat sikit. Secara umumnya sebab dia mudah. Nanti ada mana yang bertanya, nanti kita akan lihat sikit insya-Allah. Okay. Baik, sebelum tu saya nak sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang disebut oleh yang terkandung dalam kitab Taurat adalah perjanjian di antara yang Allah ambil di antara Allah dan juga Bani Israel. Dan kalau kita cerita tentang Yahudi di Madinah, apakah yang menghalang mereka kan daripada masuk Islam? Apakah yang menghalang mereka daripada masuk Islam? Mereka dah ketika turunnya
waktu zaman Nabi Musa mereka dah memang Islam. Tapi bila datangnya Nabi Muhammad, syariat yang sebelum itu semuanya telah terbatal dan kena ikut Rasul yang baru. So waktu tu yang valid hanyalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah yang menghalang mereka daripada mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia orang Arab. Bukan orang Sikap Yahudi. Bukan keturunan dia. Sikap ego dia, Ustaz. Kerana sikap dia. Yang menghalang kerana sikapnya, kerana egonya, kerana apa? Merasakan dia bukan daripada kalangan mereka. Sedangkan Nabi yang akan diutus itu mereka kenal ataupun tidak kenal? Kenal. Dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Dia dah kenal semua. Nabi yang diutuskan itu mereka kenal. Dan bahkan mereka sangat-sangat kenal. Umpama mereka kenal siapa? Lebih dari anak sendiri. Kenal Tuhan. Macam Tuhan tu macam ajab tu, apa nama tu? Surah Jumaat tu. Ada. Mereka sangat kenal. Baik. Dan berkenaan dengan Nabi itu, ini saya bacakan saja ayat ini. Allah sebutkan pada surah yang ke-8 ayat 157, surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 157 pada muka surat 170. Ayatnya panjang, saya bacakan saja sebahagian poin yang kita nak lihat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Terjemahan, iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Maka berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditulis, bukan sahaja mereka tahu, kerana perkara itu memang dah tertulis di dalam Injil. Dan dah tertulis dalam kitab mereka, kan, secara jelas. Maka sebab itu mereka tahu mengenai sifat-sifat Nabi itu secara detail. Bahkan mereka juga mengetahui mengenai nama Nabi itu sendiri. Nama Nabi itu sendiri, yang mana Allah sebutkan dalam surah As-Saff, surah yang ke-61 ayat yang ke-6. Saya bacakan saja ayat ini. Surah yang ke-61 ayat yang ke-6 pada muka surat 552, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama Ahmad. Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan yang jelas nyata, mereka berkata ini ialah sihir yang jelas nyata. Baik. Maka bermula pada kitab Taurat telah diambil perjanjian kepada mereka, telah dinyatakan tentang Nabi. Kemudian Injil datang, dinyatakan juga tentang Nabi, dinyatakan juga tentang nama Nabi dan juga sifat Nabi itu yang akan datang selepas mereka. Maka sebab itu Yahudi dia memang sangat pakar tentang Nabi. Dalam satu kisah, ketika mana Nabi SAW masih lagi di Mekah, maka orang-orang Mekah ni apa yang mereka lakukan? Mereka nak cari kekurangan Nabi SAW, nak cari kekurangan pada diri Nabi ataupun pada Al-Quran yang Nabi bawa. Maka apa yang mereka lakukan? Apa yang orang Mekah buat? Orang Mekah buat, mereka menghantar seorang utusan ke mana? Ke Madinah. Mereka hantar seorang utusan ke Madinah. Berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan orang Yahudi. Kenapa jumpa dengan orang Yahudi? Kenapa mereka berjumpa dengan orang Yahudi? Sebab orang Yahudi tak suka Nabi. Sebab orang Yahudi tak time tu Nabi belum sampai lagi Madinah. Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Nabi di Mekah. Kenapa mereka berjumpa dengan Yahudi?
Sebab nak tahu apa kepakaran Nabi dan apa kelemahan Nabi. Dari situ nak cari macam mana nak handle lah. Betul. Mereka berjumpa dengan Yahudi sebab dia nak tanya kan, tang mana yang dia boleh nak putar balik tentang Nabi. Sebab orang Yahudi memang betul kenal Nabi. Jadi mereka jumpa daripada Mekah tu diutus seorang utusan pergi ke Madinah, berjumpa dengan orang Yahudi nak cari kekurangan Nabi ataupun tang mana yang dia boleh nak cakap Nabi ni menipu ke, Nabi ni mereka-reka Al-Quran ke, dia cuba. Maka mereka pergi ke Madinah berjumpa dengan orang Yahudi kan. Maka orang Yahudi tu bagi idea. Dia kata engkau balik ke Mekah, kau jumpa dengan orang itu, dengan Muhammad, dan kau tanyakan kepada dia 3 soalan. Ketiga soalan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang pertama kau tanyakan kepada mereka tentang yang 3 tu. Tentang perihal Ashabul Kahfi. Tanya kepada mereka tentang perihal Ashabul Kahfi. Yang last kali hari kiamat kan? Pertama tanya tentang perihal Ashabul Kahfi. Yang kedua tanya tentang perihal Zulkarnain. Tanya tentang Zulkarnain. Yang ketiga tentang hari kiamat. Baik. Maka sebab itu dalam Quran ada pada awal surah Al-Kahfi itu kan, diceritakan tentang kisah Al-Kahfi, kemudian dinyatakan bahawa tidak diketahui tentang kisah Al-Kahfi ini kecuali apa yang Allah bagi tahu sahaja. Yang pertama. Kemudian mereka tanya tentang Zulkarnain, itulah yang berada pada penghujung surah Al-Kahfi, wa yas'alunaka an Zulkarnain. Kemudian tanya pasal hari kiamat, itulah yang ada dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Maka 3 perkara ini Yahudi kata kau tanya dekat Nabi, kalau dia bagi jawapan dekat salah satu daripada 3 soalan, maka dia adalah seorang yang penipu. Sebab dalam kitab mereka cakap Nabi yang diutus itu kalau ditanya 3 soalan ini, dia takkan boleh jawab dan dia takkan jawab. Dia tak boleh jawab. Maka utusan itu kembali ke Mekah, berjumpa dengan Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi tentang 3 soalan ini. Lalu seperti biasa Nabi kata, beri aku masa untuk apa? Aku berikan jawapan. Aku berikan jawapan. Maka itulah yang ayat yang kita baca pada ayat yang ke ayat ke berapa? Tentang apa tu? Ayat yang ke 23. Ayat 23 24. Ayat surah Al-Mulk ya. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Ayat 23 dan juga ayat ke-24. Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu bahawa aku akan lakukan yang demikian kemudian nanti, esok. Melainkan engkau kata apa? Insya-Allah. Maka ketika orang tu tanya, Nabi kata, datang esok aku akan jawab. Aku akan bagi jawapan. Maka bila orang tu datang esok tak ada. Nabi kata datang lagi. Datang esok. Orang pun datang, tak ada jawapan. Nabi tunggu. Ada kata seminggu, ada kata hingga 20 hari, ada kata hingga sebulan menunggu jawapan, tak ada. Kan? Maka selepas itu barulah turun ayat ini dan juga jawapan untuk semua soalan yang lain. Maka utusan itu dapat apa? Yang dia dapat ialah dia kata Muhammad memang tak tahu pun jawapan kepada soalan yang ditanya. Maka membuktikan apa? Kebenaran. Kebenaran dia seorang Nabi. Dia nak cari kekurangan, bahkan dengan soalan itu menambahkan lagi bukti bahawa Nabi SAW memang seorang Rasul yang benar. Memang betul macam itu dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Okay, baik. Soalan dia tadi mengenai jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan. Dia balik kepada nombor 1, jangan sembunyikan isi kitab. Dia balik pada isi yang atas, jangan sembunyikan isi kitab. Baik, kenapa kita senaraikan perjanjian antara Bani Israel dengan Allah Azza wa Jalla ini? Baik, sudah tentunya kenapa?
kerana kita Kita nak nak tahu perjanjian, isi perjanjian dia. betul, kita nak tahu isi dia tu perjanjian mereka kerana apa? Kalau tengok mendirikan solat, kita kena tunaikan solat Kena. sama. Kena tunaikan zakat, Ya, Kena. betul. kena beriman kepada Rasul, Ya. Ya. kena abdikan diri kepada Allah, buat baik ibu bapa, berkata perkataan yang baik. Ya, Ya, sama semua. saja. Maka apa yang dijanjikan pada mereka itu sama dengan perjanjian yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu kita nak ambil perhatian kepada apa yang perjanjian antara Allah dan juga Bani Israel, dan antara yang kritikal adalah pada bahagian bawah ni, menerangkan isi kitab kepada manusia dan jangan sembunyikan isi kitab. Okay. Ini bahagian akhir sekali yang dituntut kepada mereka. Okay, baik. Kita nak lihat sebentar. Baik, kita lihat pada surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172. Pada muka surat 173. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Terjemahan. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam daripada belakang tulang salbi mereka dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian agar kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Baik, ini kita dah masuk sikit pada bahagian kita. Jadi kita akan mungkin pergi sikit kembali pada perjanjian yang kita telah tuliskan pada bahagian atas. Ini saya sebutkan mengenai bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian. Baik, perjanjian bila disebutkan dalam Quran itu terbahagi kepada dua. Pertama, perjanjian antara manusia dengan Allah. Yang kedua, perjanjian antara manusia dengan manusia. Baik. Perjanjian antara manusia dengan Allah, inilah dalam ayat yang kita bacakan ini, surah yang ke-7 ayat 172. Apa perjanjian yang telah diambil? Apa perjanjian yang ada pada ayat 172?
Benar kami menjadi saksi yang demikian. Kamu tidak berkata kepada sesungguhnya kami adalah orang yang lalai. Allah bertanya, benarkah aku Tuhan kamu? Kita jawab benar. Benar. Kami menjadi saksi. Bukankah aku Tuhanmu ataupun benarkah aku Tuhanmu? Maka kita jawab bala. 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 Ya. Bala dalam bahasa Arab kan, kalau ya selalunya kita sebut naam kan. Naam, naam. Naam. Ya selalunya naam, tapi ni guna bala. Bala dia adalah lebih tinggi jawapannya daripada naam. Oh. Bahkan. Sungguh-sungguh lah Ustaz. Dengan bersungguh-sungguh lah kata. Betul. Dalam jawapan kita letakkan bala. Maaf, dalam terjemahan kita letakkan bahkan. Maksudnya apa bila ditanya, bukankah aku Tuhanmu? Kita akan kata bahkan. Maksud bila kita sebut bala tu maksudnya dia memang confirm tanpa sanksi, tanpa apa ada apa fikir dulu ya tak. Dia tu macam bala. Memang tak ada pilihan lain, memang itu sahaja jawapan yang ada. Ya, tidak ada pilihan untuk jawab tidak. Maka ini bala. Dia lebih tinggi jawapannya daripada na'am. Maka perjanjian antara manusia dengan Allah adalah ketika mana Allah bertanya kepada manusia, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Baik. Kemudian apa yang nak kena buat dengan Tuhan ni? Apa yang nak kena buat dengan Tuhan ni? Apa yang nak kena buat dengan Tuhan? Setelah kita dah janji dengan tu, nak kena buat apa? Taat. Kena taat, kena patuh kepada Tuhan. Dia. Dan hari ini hari Khamis malam Jumaat kan. Siapa yang ada yang baca Yasin, ada yang baca surah Al-Kahfi. Baik, untuk yang membaca Yasin kan, kita nak lihat pada ayat yang ke-36, surah ke-36 ayat 60 dan juga ayat ke-61. Baik, pada muka surat 444. Ini semua laju cari ni. Muka surat 444 ayat 60 ayat 61 surah Yasin, Allah berfirman. Ajayab. Dia mute. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni. Wa ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Hadza siratum mustaqim. Baik, terjemahan. Bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu. Dan aku perintahkan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Baik, apa perjanjian kita? Menyembah Allah. Dalam ayat ini, perjanjian adalah abdikan diri kepada Allah. Dan jangan abdikan diri kepada syaitan. Baik. Ini siapa yang baca Yasin setiap minggu, inilah perjanjian yang dia ulang-ulang setiap minggu, bahawa dia berjanji untuk abdikan dirinya hanya kepada Allah
dan tidak mengabdikan diri kepada syaitan. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Kita memohon dalam solat apa? Ihdina Siratal siratal mustaqim. Maka tidak ada jalan yang paling lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan pengabdian diri kepada Allah kepada Subhanahu Allah. Wa Taala. Maka orang yang memenuh, ya saya. Ustaz, maksud Allah tadi dalam ayat yang sebelum ni kan, Betul. ayat 172. 172. Surah 7 tu, bukankah aku Tuhanmu? Semasa dia cipta kita tu Ustaz, macam mana mesej tu sampai kat kita Ustaz? Kita di alam rahim. Masa tu kita sedar. Tapi dah lahir ke dunia kita tak tahu dah. Dah itulah, itu maksud saya tu. So dia hantar Rasul untuk ingatkan. Daripada ada kepada tiada kepada ada. Maka ini dululah waktu kita di alam rahim, itu kita telah berjanji dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika mana Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Kita kata ya, dan sudah pasti kita tidak ingatlah momen tu. Yalah. Sudah pasti kita tidak ingat. Ini antara bahagian dalam kehidupan kita yang kita tak ingat. Selain daripada banyak bahagian-bahagian lain dalam kehidupan kita juga yang kita tak ingat. Kan? Bukan bahagian tu je, banyak je bahagian lain waktu kita kecil dulu yang kita tak ingat pun. Bukan bahagian time kita kecil je, apa yang kita buat minggu lepas, 2 minggu lepas, bulan lepas. Banyak je perkara yang kita dah lupa, padahal baru je kan kita buat. Ini kan pula ketika mana berada waktu kecil lagi. Waktu kecil lagi. Lagilah kita tak ingat kan. Umur bayi, apa yang kita ingat? Tak ada apa yang kita ingat. Kan umur setahun ke bawah memang tak ada ingat apa benda pun. 2-3 bulan tak adalah ingat. Kalau orang tak cerita, tak adalah yang kita ingat, yang kita suka gigit stokin dulu. Kan? Suka hisap ibu jari orang, bukan ibu jari sendiri, ibu jari orang kan. Kalau orang tak cerita, kita pun tak tahu kecil dulu kita buat apa. Maka ini salah satu perkara yang kita tak ingat. Dulu Allah ada bertanya kepada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Dan jangan bimbang keadaan itu ataupun situasi itu nanti ketika mana kita di akhirat, bila Allah tayangkan bahagian kehidupan kita, ini akan termasuk. Bahagian ini akan termasuk dan kita akan kata, oh ya, kan? Oh ya, betul. Kan? Besok nampaklah, tapi sekarang kita tahu daripada Nabi je lah, daripada Al-Quran je lah. Betul. Tapi bahagian ini kita hanya tahu. Betul. Kita hanya tahu perkara ini daripada Al-Quran. Kalau Allah tak bagi tahu, kita pun tak tahu. Dan banyak je perkara yang kita tak tahu dulu yang Allah telah beritahu. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Alaq tu kan, apa tu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Allah dia yang mengajarkan al-insan, manusia, apa yang manusia itu tidak ketahui. Dia bagi tahu apa yang manusia itu tak tahu. Dan nanti kita akan lihat pada situasi ini nanti ketika mana kita di akhirat. Dan tidak pelik perkara ini terjadi kepada kita, kerana kalau kita lihat pada surah Al-Mujadalah, kita dah lalu pada ayat itu pada awal-awal. Baik, pada ayat yang ke-6, surah Al-Mujadalah, muka surat 542, surat 542, surah yang ke-58 ayat yang ke-6. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ayat ke-6. Ayat ke-6 Ustaz. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum
بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. Terjemahan. Semasa mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah pada hari kiamat, lalu diberitakan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Allah telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu, sedangkan mereka telah melupakannya. Ingatlah, Allah Maha menyaksikan akan segala sesuatu. Apa yang terjadi kepada manusia nanti di akhirat, Allah akan bagi tahu apa yang mereka kerjakan ketika di dunia, sedangkan dia sendiri pun lupa apa yang dulu dibuat kat dunia. Tak ingat belakang, tak ingat habis dah apa dia buat. Bukan cerita tentang bayi, cerita tentang waktu dia sekolah, waktu dia remaja, bekerja, berkahwin, sampailah dia meninggal. Allah kata wanasu, sedangkan dia pun dah lupa dah apa yang dia buat dulu. Kan? Antaranya adalah dosa-dosa yang telah dia lakukan, kesalahan yang telah dia lakukan dulu. Kan kadang jumpa kawan lama, reunion, kau ingat tak dulu engkau buat ni kan, engkau calahkan kereta cikgu ke, kan, engkau ponteng kelas ke, iya ke, aku tak ingat lah. Kan baru cerita tentang zaman sekolah kan pun kita dah lupa. Baik, maka ini janji ini cerita kita dengan Allah SWT. Pertama, kita telah berjanji bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Nak kena buat apa? Yang kita telah berjanji untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah dan kita tak akan abdikan diri kepada syaitan. Bila kita sebut abdikan diri kepada syaitan, dan memanglah kita sasar mengaku kita tak akan mengabdikan diri kepada syaitan, kan? Tetapi pendetailannya itu yang membawa kepada jalan ke arah sana. Bukannya penyembahan kepada syaitan yang zahir lah. Baik. Maka bila kita sebut tentang mengabdikan diri kepada Allah, ini kita ambil dia punya asas dia yang besar. Asas dia yang besar ini, mengabdikan diri kepada Allah. Detailnya inilah semua yang ada pada atas. Nak mengabdikan diri kepada Allah, kena buat apa? Kena dirikan solat, kena menunaikan zakat, kena beriman kepada para rasul. Bukan sahaja kena beriman kepada rasul, kena buat apa? Membantu. Kena membantu mereka. Kena membantu mereka. Membantu para rasul itu. Macam mana nak bantu para rasul? Ataupun kita ni lah, kita rasul satu je. Orang Yahudi dulu sebab dia banyak rasul, sebab tu dia para rasul. Dia orang ada banyak rasul, kita ada satu saja rasul. Macam mana kita nak membantu rasul kita? Sebarkan apa ajarannya lah, sebarkan. Kena berpegang teguh dengan ajaran dia dan kena sebarkan. Tak cukup dengan kita sebagai khalifah di muka bumi. Ya, betul. Tak cukup untuk kita simpan pada diri kita sahaja. Beriman pada Rasul itu semua orang tahu, tapi bahagian belakang ini membantu. Ini bahagian yang kena dilakukan dalam bentuk apa? Kita nak menunaikan janji kita kepada Allah SWT. Kemudian dakwah lah. Berdakwah, betul. Infak dan juga zakat. Baik. Kemudian ayat seterusnya, buat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Berkata dengan perkataan yang baik. Baik, bahagian terakhir ini juga, inilah bahagian yang kita nak highlight juga, iaitu menerangkan isi kitab kepada manusia. Orang Yahudi dituntut untuk menerangkan isi kitab mereka. Maka kita dituntut untuk menerangkan isi kitab Al-Quran. Isi kitab kita. Zalikal kitab. Alif lam mim zalikal kitab. Itulah dia kitab, iaitu Al-Quran, yang kita nak kena terangkan kepada umat manusia. Maka tanggungjawab kita banyak ke sikit? Banyak tanggungjawab kita. Kan rasanya kalau Allah balikkan masa umur muda, kan, dan Allah bagi tahu kita akan hidup sampai umur 60, 65, rasa cukup tak masa nak menghabiskan, nak buat balik, tak cukup Ustaz, nak menerangkan isi kitab tu? Tak cukup. Tak cukup, kan. Nak mula balik, nak belajar,
kemudian nak amalkan, kemudian nak menerangkan isi kitab tu kepada orang lain pun kita rasa tak cukup. Maka baki masa yang ada ni lagilah tak banyak. So lagilah tak cukup sebenarnya untuk bukan saja kita nak cerita tentang berkongsi dengan orang lain, tapi cerita Untuk kita diri kita nak sendiri faham, pun susah. nak faham dan nak beramal sendiri pun dah tak cukup masa dah kan sebenarnya. Baik. Menerangkan isi kitab kepada manusia ataupun membantu Rasul itu termasuk dalam bahagian berdakwah, menyampaikan kepada orang lain. Dan Melainkan Ustaz, ya saya. Melainkan buat macam Ustaz lah. Maksudnya? Mengaji sekolah Arab, mengaji sekolah Arab, buat balik macam mana Ustaz buat sekarang lah. Itulah macam Ustaz cakap tadi, umur kita dah lanjut ni. Tapi dengan kapasiti yang kita ada sekarang, kita boleh tak nak buat? Boleh. Boleh lagi lah. Boleh. Sikit boleh lah. Buat dekat anak cucu pun boleh. Kita menggunakan dengan kapasiti yang kita ada. Kita nak berdakwah juga, menyampaikan juga, nak berkongsi dengan mengikut kapasiti kita. Kan kelebihan Allah bagi kepada kita berlainan. Ada orang yang boleh menyampaikan, kan ada orang dia tak boleh menyampaikan, tapi dia boleh bantu membaca kitab, carikan konten. Kan dia kaji dia bagi kat orang sampaikan. Ataupun dia boleh untuk menulis. Kan? Ataupun dia boleh buat apa? Dia boleh berinfak. Buka kelas, dia infak bayar untuk orang belajar. Ataupun dia sediakan tempat untuk orang belajar. Itu semua termasuk dalam bahagian untuk menerangkan isi kitab kepada manusia. Dan Allah sebutkan dalam Quran mengenai sifat kaum Ansar. Allah sebut wallazina awaw wa nasaru. Wallazina awaw. Kita lihat ayat berapa wallazina. Wallazina baik. Muka surah 8 ayat ke-74. Surah 8 ayat ke-74. Pada muka surat 186. Muka surat 186. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Haji Ayah unmute. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم. Terjemahan. Dan orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka beroleh keampunan dan rezeki yang mulia. Baik, kita nak highlightkan pada firman Allah, wallazina awaw wa nasaru. Wallazina awaw. Apa maksud wallazina awaw? Terjemahan Dan orang yang memberi tempat kediaman. Memberi tempat kediaman. Dia menyediakan tempat. Maksudnya yang menerangkan isi kitab kepada umat manusia ke Ustaz? Baik. Ini cerita tentang orang yang menyediakan tempat untuk membantu siapa? Konteks ayatnya membantu Rasul. Kaum Muhajirin.
Baik, membantu kaum muhajirin dengan Oh, menyediakan bantu kaum. tempat. Membantu tak? Bantu. Membantu. Macam mana membantu? Kalau kaum muhajirin itu tak ada tempat nak pergi. Mana dia orang nak pergi? Dia orang dah cari beberapa tempat, tak ada tempat yang mereka boleh pergi. Yang menerima mereka adalah Madinah. Maka besar tak ganjaran orang yang menyediakan tempat ni? Besar. Besar. Maka dalam rangka nak menyebarkan isi kitab, menyediakan tempat itu adalah antara aspek terbesar dalam nak menyebarkan dakwah. Kalau tak ada asasnya di Madinah, kan tidak berkembang, tidak tertubuh negara Islam dan tidak berkembang ke negara yang lain. Maka wallazina awau, orang yang menyediakan tempat kediaman ni, walaupun mungkin dia ngaji pun tak reti, tapi dia sedar, dia ada kesedaran, dia kena buat sesuatu dengan kitab ni, dia kena sampaikan. Maka dia sampaikan dengan Allah bagi dia kelebihan dari sudut rezeki, dia sediakan tempat untuk orang nak belajar. Sediakan tempat secara Selama ni ingatkan kita dakwah je kat orang, kita ajar orang je selama ni ingat. Tidak, sebab setiap orang kapasiti Tapi berbeza. memang nampak sangatlah yang orang Amsal ni banyak betul dapat pahala the whole world. Ya dah. Betul. Maka menyediakan tempat, kan, kalau kita sewa satu tempat, kan, bersama-sama satu grup, kan, sebab dia dan orang-orang yang, maksud dia sikit ke ramai orang-orang yang ramai, maka boleh satu grup sewa satu tempat, buatkan tempat orang nak belajar Quran, tempat orang nak minta perlindungan, kan, kadang sekarang ada masalah dengan rumah, anak dengan mak ayah, kan, masalah rumah, so nakkan tempat untuk dia nak duduk, boleh kita sediakan tempat. Menyediakan tempat ini besar dia punya kesannya dalam menyebarkan isi kitab. Orang yang dia tak mampu, saya tak mampu Ustaz nak sewa kedai ke, rumah pun tak ada, apa boleh buat? Sekarang orang belajar offline dan juga online. Apakah tempat belajar yang kita boleh sediakan? Komputer lah. Kita boleh Bagi komputer. akaun Zoom. Buat satu akaun Zoom, akaun Google Meet, kita sewa lah. Bayar berapa ringgit je sebulan dekat Zoom tu, yang boleh masuk 100 orang, 200 orang, 300 orang. Bestnya. Yang seorang lagi panggil semua ustaz, collect untuk buat bayaran dan sebagainya. Kemudian buat kelas itu secara percuma, macam yang Hajar Nuriah buat. Jadi berbayar. Tak kisah, kan. Tapi kita buat ikut kapasiti yang kita masing-masing boleh buat, kan. Dan kita kreatif pada setiap zaman itu berbeza, tapi tujuannya sama. Apakah dia nak menyebarkan isi kitab dengan mengikut zaman dan mengikut kapasiti kita. Dan kerana Allah tak bertanya di luar kemampuan kita. Allah takkan tanya orang yang dia tak tahu bahasa Arab, kenapa dia tak belajar kitab tafsir Arab tu, Allah takkan tanya, kan. Sebab Allah tahu. Tapi Allah akan tanya, aku bagi kau rezeki, aku bagi kau masa, aku bagi kau umur, aku bagi kau anak, aku bagi kau cucu. Apa yang kau dah buat untuk nak menyebarkan isi kitab? Itu Allah akan tanya. Baik. La ilaha illallah. Baik, maka bentuk perjanjian itu ada dua. Pertama, perjanjian manusia dengan Allah, dan bentuknya adalah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak mengabdikan diri kepada syaitan. Syaitan ini dia tidak melakukan apa-apa kecuali mengajak kepada satu perkara sahaja yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-35 ayat yang ke-6. Surah 35 ayat yang ke-6. Saya di Akademi Seniji ada seorang tu, Allah bagi dia kelebihan dari sudut rezeki. Sekarang ni yang dia buat ialah boleh kata hampir setiap minggu, 2 minggu sekali, kan, dia akan buat kelas. Dia akan sponsor kelas, kan, dan dia akan panggil by group lah. Dia nampak orang yang siapa yang nak nampak ada potensi nak belajar tu, dia panggil grup surau dia,
kan minggu depan dia panggil guru, cikgu-cikgu sekolah, dia panggil cikgu-cikgu yang ajar ngaji, so dia sponsorkan kita ajarkan, kita kongsi cara asas untuk nak bertadabbur kan. Jadi lepas tu dia orang boleh sebarkan. Bila sembang dengan dia minggu lepas, jumpa dia, dia kata, "Ustaz, saya tak ada apa-apa. Saya dengan Quran saya tak reti sangat. Nak suruh saya cerita dengan Quran saya tak reti, saya pun merangkak lagi nak belajar. Tapi apa yang saya boleh buat, saya ada Allah bagi sedikit rezeki dan kelebihan, maka saya buat macam ni, mudah-mudahan orang lain tolong sebarkan untuk Quran tu dan saya dapatlah sedikit dan nanti boleh jawablah nanti bila Allah tanya apa kita dah buat dengan Al-Quran." Maka setiap orang dia ada cara dia masing-masing dalam rangka nak menjalankan janjinya ataupun tanggungjawab dia kepada Allah SWT. Baik, muka surat 435 surah yang ke-35 ayat yang ke-6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca pada ayat yang kelima, dan juga ayat yang kelima. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Baik, terjemahan. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah untuk membalas amal kamu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan janganlah syaitan yang pandai menipu itu berpeluang memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Maka anggaplah dia musuh yang mesti dijauhi. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Baik. Ayat kelima Allah sebutkan, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Sama macam ayat yang kita bincangkan ini, aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kamu tunaikan janji aku, maka aku akan tunaikan janji aku kepada kamu. Setelah Allah sebut tentang janji Allah itu benar, Allah ingatkan bahawa jangan terpedaya dengan kemewahan kehidupan dunia. Itu yang pertama. Kemudian Allah sebutkan lagi apakah perkara kedua yang Allah ingatkan. Dan janganlah wala yaghurrannakum billahil gharur. Terjemah Jaya tadi apa? Wala yaghurran. Terjemahan saya tulis dan janganlah syaitan. Dan janganlah memperdayakan kamu tentang Allah sesuatu yang menipu, yakni syaitan. Okey, baik. Dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka. Maka setelah Allah sebut tentang janji dia, Allah ingatkan tentang dua perkara, iaitu jangan terpedaya dengan kemewahan dunia dan jangan terpedaya dengan syaitan. Maka ini dua perkara yang akan mengganggu janji yang awal. Apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah. Pengabdian diri kepada Allah dia akan diganggu dengan dua perkara, iaitulah dunia dan juga syaitan. Dan syaitan ini sebenarnya gangguan dia sebenarnya satu je, syaitan. Kerana syaitan ini menggunakan dunia ini untuk mengganggu manusia. Dan dengan pelbagai cara. Sebab itu dia kata diperdaya. Jangan kamu diperdaya oleh kemewahan dunia dan jangan diperdaya oleh syaitan. Maka tujuan syaitan
Kemudian Allah sebut pada ayat yang ke-6 tentang hakikat syaitan, dia adalah musuh bagi kamu, maka Allah suruh layan dia sebagai musuh. Jangan layan dia sebagai kawan. Kan? Layan dia sebagai musuh. Kenapa? Kerana tujuan syaitan itu hanyalah satu, iaitu Nak ajak kita masuk neraka. sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. Satu je tujuan dia. Nak mengajak kita semua menjadi duduk dengan dia sama-sama. Dia dah confirm masuk neraka dah. So sekarang ni dia nak cari geng biar dekat dalam neraka tu meriah. Biar kat dalam neraka tu meriah. So dia tengah cari ramai orang supaya semuanya masuk dalam neraka. Maka dia akan gunakan pelbagai cara. Antaranya yang dia akan gunakan adalah kemewahan kehidupan dunia. Maka setelah Allah sebut tentang janji Allah, ini perkara yang Allah ingatkan kepada manusia. Baik. Ustaz, ada satu soalan. Silakan. Syaitan ni adalah makhluk ataupun sifat, Ustaz? Syaitan dia adalah apa dia? Saya buka kepada sifat kan? Sifat kan? Makhluk. Sifat. Makhluknya iblis kan? Baik, mana satu? Manusia pun dia di kalangan manusia, daripada kalangan Syaitan macam-macam. So syaitan sifat lah kan? Sikap. Okay, baik. Syaitan dia adalah sikap ataupun sifat orang ataupun iblis. Sebab itu syaitan tu ada daripada kalangan manusia dan kita tak pernah nampak lah orang tu kalau dia jahat muka dia berubah menjadi rupa yang menakutkan. Kita tak nampak lah kan. Tiba-tiba je satu hari dia bangun kan, mata dia jadi merah, ada tumbuh tanduk, tak ada. Tapi sikap ataupun perangai dia tu telah menjadi perangai syaitan. Iaitulah apa? Syaitan maksudnya apa? Berasal daripada perkataan syatuna dan yang bermaksud ba'uda. Maksudnya apa? Jauh. Maka syaitan mereka jauh daripada rahmat Allah dan mereka nak menjauhkan manusia daripada rahmat Allah. Dia nak menjauhkan manusia daripada Allah kan. Antara caranya apa? Dalam terjemahan saya dia tulis kat ni, saya tak tahu dalam terjemahan yang lain. Saya nak lihat terjemahan Quran ni. Dihiasi amalan kita. 35 ayat yang kelima. Dulu surah Fatihah dulu Ustaz dah auzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak apa kerja syaitan. Baik. Bahagian dalam terjemahan saya diletakkan. Kalau lihat di skrin, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah. Menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah. Apa maksud dia? Terpedaya dengan nikmat-nikmat yang Allah bagikan. Apa maksud terpedaya dengan kemurahan Allah? Ar-Rahman. Maksudnya dia akan menggunakan tak apalah. Allah akan sayang. Allah akan Maha Pengampun. Allah akan ampunkan engkau. Maka digunakan nama-nama Allah itu untuk nak apa? Nak biar manusia. Kita. Digunakan nama kemurahan Allah itu tak apalah. Sikit je nanti taubat. Sikit je membuat apa? Taubat balik. Membuat sikit taubat je. Balik. Allah akan Maha Pengampun. Apa-apa pun Allah Maha Pengampun. Allah akan ampunkan engkau. Kau kan orang Islam. Allah akan sifatnya Ar-Rahim kepada orang yang beriman. Nanti Allah akan kasihanilah kau nanti ketika di akhirat. Maka dia bunyinya baik kan, tapi itu macam Haji Anwar sebut, dia hiaskan perbuatan kita tu biar kita rasa macam tak apalah, okeylah. Betul, dia macam kata betul dia cakap tu. Macam betul juga. Tak apalah, ada masa lagi ni. Masa lagi ni. Akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu terpengaruh. Bila nyawa dah sampai ke kerongkongan, waktu tu dia sedar dia apa je yang dia dah buat. Dia macam apa benda je yang aku dah buat ni, alih-alih je dah nak mati dah.
nak bersedekah pun tak sempat, nak buat amal soleh pun tak sempat. Sebab itu antara angan-angan orang yang nanti di akhirat, angan-angan mereka apa? Hidup Rabbana balik. akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan kami nak buat amal soleh. Soleh. Dalam ayat lain, fa asaddaqa wa akum minas salihin, kami nak bersedekah dan jadi orang yang baik. Itu je dia nak bersedekah, nak buat amal soleh. Itu je, tak banyak pun. Sikit je. Kenapa dulu dia tak buat? Kalau benda tu sedikit, kenapa dulu kat dunia dia tak buat? Sebab dia Lalai. dah memilikakan, lalai. Alih-alih je, dah mati kan, tak sempat nak buat apa. Masya Tak Allah. sempat nak buat apa. Kan? Hari ni berapa hari bulan? 12. No, Hari ni dah 13. 13 Januari. 13 hari bulan ni. Dah 13 hari yang dah berlalu. Apa yang kita dah buat? Ingat tak? Dalam rangka berapa banyak Quran yang dah baca? Solat sunat macam mana? Solat fardu awal waktu, lewat waktu. Infak macam mana? Solat padu Kita dengan orang lain. aduh. Orang lain macam mana? 13 hari dah berlalu. Lagi 2 bulan kita nak sampai pada Ramadan. Sedangkan Ramadan yang lepas berasa baru je lagi. Dah sampai Ramadan yang baru. Begitulah nanti bila dah mati, alih-alih je macam apa tu? Alih-alih je aku dah mati dah. Apa benda je yang aku dah buat. Perkara-perkara ini yang Allah sebutkan. Antaranya kalau kita lihat pada surah An-Nazi'at. Baik. Surah An-Nazi'at ayat 34 ayat 35. Surah yang ke-79. Surah yang ke-79 ayat 34 ayat 35. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi Rajim. فإذا جاءت الطامة الكبرى Iza ja'ati tamatul kubra. يوم يتذكر الإنسان ما سعى Yawma yatazakkarul insanu ma sa'a. Terjemahan dia. Haji Zainal boleh bantu ke? Tak ada, saya baca boleh. Haji ayah dia unmute, dia mute. Dia berehat sebentar. Apa jelas mata malam Ustaz? Tak apa, saya baca. Ayat 34. Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar, iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya. Bila manusia akan perhatikan balik apa yang telah dibuat ketika di dunia, bila hari datangnya bencana besar, itu hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Datang hari kiamat baru ingat. Baik. Sebelum datangnya bencana besar pada hari kiamat, ada tak dalam kehidupan kita yang pernah terjadi bencana besar? Ada. Bencana besar tu masalah besar. Baik, kalau kita ambil yang paling dekat sebelum ni, banjir. Bila berlakunya banjir yang besar tu, waktu tu apa orang akan mula ingat? Orang akan terus macam tersedar kejap. Apa yang orang akan sedar? Orang akan sedar yang pertamanya apa yang dia ada bukan milik kita. Bukan milik dia. Ya, itu antara perkara yang manusia akan bila dia sedar tu, dia selalu tak dengar sebelum ni Malik Yaumiddin. Dia selalu tak dengar semua milik Allah, bukan milik kita. Tapi bila dia sedar perkara tu, bila berlakunya bencana besar, maka bencana yang paling besar adalah pada hari kiamat. Waktu tu orang akan apa benda je yang aku dah buat. Dan bencana besar yang Allah bagi dalam kehidupan kita, itu semua tujuannya adalah untuk bagi kita tersandar. Tersandar dan kata, ya Allah, apa yang aku dah buat ni? Maka itu membuka kepada apa? Untuk kita kembali balik kepada Allah dan memperbaiki apa yang sebelum ini kita buat yang tak berapa nak baik. Baik. Itu perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Kita nak kena buat apa bila dah berjanji? Dah berjanji kena. Tepatilah.
Sudah berjanji Janji mesti ditepati. mesti ditepati. Baik, kita lihat surah yang ke-16 ayat yang ke-61. Pada muka surat 273. 273. Muka surat 273 surah 16. Bukan ayat ni. Baik. Minta maaf bukan nombor 1. 61. An-Nahl 16. Surah 16 An-Nahl. Surah 16 ayat 61. Dia terbalik je. Baik, bukan. Ayat 91. Minta maaf. Ayat 91. Nombor terbalik. Minta maaf. CPU rosak sikit. Salah ayat. Muka surat 277 surah ke-16 ayat ke-91 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudhul aymana ba'da tawkidiha. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. Inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Terjemahan. Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu mencabuli sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya dengan nama Allah, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kamu. Sesungguhnya Allah sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Baik, maka janji dengan manusia, janji dengan Allah itu perlu ditepati. Tidak boleh di apa? Khianati. Tak boleh Mungkiri, khianati. Dia mungkiri, dia khianati. Kalau dulu dicapati. Baik, itu janji dengan siapa? Janji dengan Allah. Baik, satu lagi bentuk perjanjian adalah janji dengan manusia. Dan janji dengan manusia kena tepati ke tak perlu? Kena. Tak perlulah sebab dia kan member. Tak payah, member kan boleh lebih kurang. Baik. Surah 17 ayat yang ke-34. Surah 17 ayat 34 muka surat 285. Muka surat 285. Surah Al-Isra. Surah 17 ayat 34. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Ayat terjemahan. Ayat 34 Ustaz ya? Ayat 34. Dan janganlah kamu menghampiri. Betul ke Ustaz? Dan Betul? janganlah kamu menghampiri harta anak yatim. Melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga ia balik, yakni dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri, dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Baik. Maka dia perjanjian apa yang seseorang itu janjikan, sama ada dia janji dengan mulut ataupun dia janji dengan bertulis, maka apa jua yang bentuknya janji itu kena ditunaikan. Tidak boleh sesekali dimungkiri. Hatta dalam hadis Nabi SAW sebutkan
Sebab Nabi satu hari dia tengok ada seorang lelaki, dia nak panggil budak, dan di tangannya dia pegang apa? Dia pegang macam gula-gula. Kita kata gula-gula lah. Dia kata, "Mai datang sini." Kan? Dia kata ada gula-gula ni. Budak tu pun datang tengok tak ada gula-gula pun dekat tangan dia. Dia kata konon buat konon-konon macam ada. Maka Nabi tegur, Nabi kata, janganlah kamu menipu, kan? Dan kalau kamu cakap sesuatu, berjanji sesuatu, maka kena tunaikan walaupun dengan budak kecil. Walaupun dengan budak kecil. Kadang kita dengan anak-anak, dengan budak kecil kan, kita kadang kan suka main macam tu, kan? Memang adik datang ambil gula ke ambil apa ke, tengok tak ada, kan? Maka itu bentuk yang Nabi larang. Dia simple je, simple. Dengan budak kecil, alah apa dah sangat. Tapi Islam dia memberi perhatian terhadap apa? Dia bukan pandang pada kecil besar orang tu, tapi dia pandang pada etika seseorang itu. Maka dia bermula dengan apa? Dia memula dengan bermain-main, kan, dengan bermain-main dengan cakap yang tak betul, tapi akhirnya dia tidak akan terbiasa dan mudah untuk nak berjanji dengan orang lalu dia tidak tepati. Ustaz, Ya saya. sekiranya kita bersikap macam ni kita masuk dalam golongan yang mana Ustaz? Maksudnya Tak tepati janji. Fasikun, baik. munafikun, Fasik lah. Oh, hasillah. Baik, ini persoalan yang kita akan jawab pada minggu hadapan, insya-Allah. Kita akan sambung perbincangannya pada minggu hadapan. Memang saya nak berhenti takat itu dan kita akan sambung perbincangan sampai minggu depan. Sebelum Haji Yahya tanya pun. Ustaz, Memang Haji Yahya tanya soalan yang sama. Silakan, Hisham. boleh ke saya tanya? Silakan. Macam mana kita nak jelaskan kat anak-anak ke cucu kita kan? Yang kita ni dah berjanji dengan Allah masa kita dalam masa kita kecil lagi, masa dalam kandungan. Kalau sekali Imbas baca ayat tadi, saya dulu berfikiran yang janji itu Habil dan Kabil, anak Adam, bukan kepada Allah lah, sebab ada yang kata dia beri persembahan korban diterima dan tak diterima. Saya sambung ke situ, tapi bila tadi Ustaz kata di dalam kandungan lagi kita berjanji. Tu macam nak jelaskan benda tu? Macam mana nak jelaskan kepada anak ataupun cucu? Baik. Pertamanya kita nak bercerita ayat sebegini, dan bila kita cerita dengan orang yang berumur pun dia macam kan, ambil masa untuk nak menghadam perkara tersebut lah, kan. Maka kita cerita mengikut kadar umur mereka yang mereka boleh terima. Mungkin waktu umurnya kecil itu belum boleh nak faham lagi. Boleh je mungkin kalau kita nak cerita tentang perjanjian ini, kan. Tapi mungkin kalau dia tanya bila, tak ada pun, kita pun macam kalau kita ada idea untuk jawab, dan kita boleh jawab. Kalau tak ada, kita boleh pergi je terus kepada apa yang dijanjikan itu, iaitulah kita ni Allah dah cipta, Allah dah jadikan, maka kita nak balas, kena ucaplah terima kasih dekat Allah. Cara kita treat dia macam mana? Kita kena ucap terima kasih kat Allah. So cara nak ucap terima kasih kat Allah macam mana? Kita kena solat, kita kena baca Quran, kita jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, kan, kena buat baik dengan orang lain, kena tolong ibu bapa, kena dengar cakap ibu bapa. So kita bagi perkara-perkara yang begitu dulu, kan. Nanti bila dah sampai umurnya meningkat, baru kita masuk perbincangan yang lebih ilmiah, yang lebih serius dia punya perbincangan. Maka dia mengikut pada kadar umur anak ataupun jangan jadi macam kita lah, tunggu umur meningkat, dah tunggu 60 lebih kan baru tahu. Dia kalau umur dah meningkat dan kemudian belajar, dia akan lalu dapat proses belajar tu, cuma dia akan lebih pedih sikit dia punya. Semua nak masuk. Dia akan lebih zas terkena. Cari zas terkena lagi, kan. Dah banyak rugi. Dia lebih pedih. Tapi baiklah pedih sekarang daripada pedih nanti di akhirat, kan. Bila kita pada surah Al-Mujadalah tu, kan, ketika mana Allah sebut kepada orang orang Yahudi, Allah kata hasbuhum jahannam. Cukuplah untuk mereka neraka Jahannam. Allah sebut tentang kesalahan yang mereka dah lakukan. Kemudian Allah kata hasbuhum jahannam. Cukuplah untuk mereka itu neraka Jahannam. Kan? Maksudnya apa? Apa yang akan ditundakan, balasan yang diberikan kepada mereka nanti ditunda ke mana? Sehingga ke hari akhirat.
Allah sebut dalam surah Ibrahim juga, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya Allah melewatkan balasan itu hingga tunggu nanti pada hari yang mata terbeliak. Terbeliak sebab apa? Tengok betapa teruknya balasannya menanti di hadapan. Maka yang kita dapat ialah apa? Kalau dikenakan pedih hati ketika di dunia, kan, itu adalah perkara yang baik. Sebab apa? Kalau pedih di dunia dia akan berakhir. Kan, tapi kalau pedih di akhirat dia adalah pedih yang tidak berakhir. Kan? Bayangkan boleh ke sanggup ke nak pakai satu kita sebut terompah yang menggelegak dia punya otak dia. Kan? Kulit kita kalau kena api pedih tak? Pedih. Sanggup tak nak bakar kulit ni dengan api? Tak sanggup. Tak sanggup. Kulit ni kena dengan daging, dia keras. Dalam badan kita, apa anggota badan yang lembut? Yang lembut selain daripada daging. Yang lagi lembut daripada daging, apa dia? Kulit. Kulit kalau dia kena dengan daging ni keras jugalah. Kan? Apa yang lembut daripada tu? Hati. Allah sebut apa? Narullahil muqadah. Apa dia? Fi amadin mumaddadah. Narullahil muqadah allati tatali'u ala afidah. Masya Allah, hafazan aku ni. Neraka Allah yang menyala-nyala, yang nyalaannya itu sampai ke mana? Membakar ke mana? Hati. Kulit pun tak sanggup kena bakar. Bayangkan hati, organ yang paling lembut tu kena bakar. Macam mana rasa lagi? Lagi pedih. Lagilah pedih. Kulit pun pedih. Hati yang organ yang lembut itu kena api. Lagilah pedih. Dan azab neraka itu dia sampai bakarnya ke mana? Alal afidah. Sampai ke hati. Maka sakitnya jangan ceritalah. Kalau kulit pun sakitnya tak terkira, apatah lagi hati yang lembut itu organnya, kalau terbakar lagilah tak terkira. Wallahu ta'ala alam. Itu saja dapat kongsikan pada malam ini. Ustaz, belum ada apa lagi kan? Belum Kita akan sambung. Kan? Belum. Bahagian yang penting pada minggu hadapan, insya-Allah berkongsi soalan yang ditanyakan oleh Haji Yahya itu. Insya-Allah. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya. Ya, saya silakan. Ingatkan Assalamualaikum nak keluar dah. Ustaz punya yang ayat-ayat Quran tadi dengan terjemahan dia tadi tu apps apa tu? Ini saya guna Quran Windows. Boleh type saja Quran Windows, boleh download di app. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' من دعوة لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta